Ramai orang mungkin mengingati tokoh-tokoh tertentu, tetapi kita sebenarnya jangan hanya mengingati tokoh, walaupun tokoh itu sering diingati, tapi hendaklah kita mengingati juga siapakah yang menyebabkan naiknya seseorang tokoh. Ini adalah kerja dakwah pada jalan Allah Azza wa Jalla. Seorang manusia seperti saya atau selain saya tidak mampu jadi apa-apa jika tanpa sokongan sahabat-sahabat semua. Saya selalu teringat kepada Omar bin Abdul Aziz, kerana ramai orang selalu menyebut ketokohan dan kehebatan beliau. Tetapi mungkin ramai orang yang terlupa siapakah yang menyebabkan naiknya Omar bin Abdul Aziz. Siapakah yang menjadi faktor Omar bin Abdul Aziz boleh menjadi khalifah? Dari segi logiknya, sepatutnya Omar bin Abdul Aziz tidak menjadi khalifah, sebab dia anak Abdul Aziz, bukan anak Abdul Malik. Kerana khalifah ketika itu dikuasai oleh anak-anak Abdul Malik bin Marwan. Walaupun Omar bin Abdul Aziz sepupu mereka, tetapi anak-anak Abdul Malik masih ramai. Khalifah sebelum Omar bin Abdul Aziz ialah Sulaiman bin Abdul Malik, seorang yang terkenal dengan salehnya, baiknya, tapi mungkinlah dia tidak sehebat ceritanya seperti Omar bin Abdul Aziz, tetapi ia menjadi faktor naiknya Omar bin Abdul Aziz. Di samping semua itu, kena ingat seorang tokoh yang penting dalam kerajaan Bani Umayyah yang saya selalu sebut namanya dalam kuliah ini, iaitu Raja bin Haywah, seorang penasihat kerajaan yang sangat baik, seorang tabi'i yang saleh. Raja bin Haywah Al-Kindi, tokoh tabi'i yang berketurunan, yang berasal daripada Palestin, terkenal, dihormati oleh para khulafa Bani Umayyah kerana seorang yang tidak menjual beli agamanya, bercakap benar, menjadi penasihat yang benar kepada kerajaan Bani Umayyah. Raja bin Haywah sendiri menceritakan, satu hari, kata dia duduk dalam majlis yang begitu ramai orang memenuhi majlis, hadir majlis Sulaiman bin Abdul Malik. Dalam celahan itu dia melihat seorang lelaki datang daripada jauh. Dia rasa macam orang lelaki ini mungkin ingin berjumpa dengan khalifah, kerana dia masuk dalam jamaah dan cuba menuju ke arah mereka, dan Raja bin Haywah berada dekat dengan khalifah. Kata Raja bin Haywah, lelaki ini datang dan kemudian rupanya dia tak tuju pada khalifah, dia mari kepada raja. Dia kata pada raja, "Ya raja,
innaka qad ibtulita bihadzal rajul, wa asyara ila al-khalifah, wahai raja, sesungguhnya engkau telah diuji dengan lelaki ini, yakni khalifah, diisyarat pada khalifah. Inna fi qarbi minhu al-khairun kathir wa syarrun kathir, sesungguhnya pendampingan engkau dengan khalifah itu mempunyai kebaikan yang banyak dan juga mempunyai kejahatan yang banyak. Faj'al qurbata lahu minhu, faj'al qurbata minhu khairan laka wa lahu walinnas, jadikanlah pendampingan engkau dengan dia itu memberi kebaikan untuk dirimu, kepada dia dan kepada manusia keseluruhannya. Kemudian dia bagi amaran bahawa Allah akan menyoal engkau jika engkau gagal menunaikan tanggungjawab. Kemudian lelaki ini pergi dan dia pun hilang. Raja' bin Haywah kata sejak itu dia sentiasa ingat kepada nasihat lelaki ini. Dia pun tak kenal siapa lelaki ini, dan dia menjadi penasihat yang baik kepada khalifah. Dia menjadi penasihat juga. Dia Raja' ni dia berkawan dengan Umar bin Abdul Aziz. Kita kena tahu Umar bin Abdul Aziz sebelum dia menjadi khalifah, dia adalah gubernur di Madinah. Masa jadi gubernur tu dia masih lagi dengan pakaian yang hebat, cantik, bawan yang harum. Tapi dia seorang alim, terkenal seorang alim. Dia jadi zuhud ni bila dia dapat jawatan khalifah. Kita jadi kacau bila dapat jawatan. Masa awal ni duk main kempen ni pangai elok dapat tu kacau kita. Dia pun tak apa nak ingat. Dia ada lah cerita. Raja', saya nak cerita pasal Raja' bin Haywah nanti kita. Raja' bin Haywah cerita satu hari Al-Walid bin Abdul Malik, masa zaman Al-Walid bin Abdul Malik menjadi khalifah. Al-Walid bin Abdul Walid, kemudian baru Sulaiman bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik menjadi khalifah. Raja' bin Haywah ikut Al-Malik bin Abdul Malik. Dia melawat Madinah. Bila melawat Madinah, timbul idea khalifah nak membesarkan, nak tengok masjid Nabi apa yang boleh dibesarkan. Rancangan pembesaran masjid Nabi. Zaman tu ni 1200 tahun lepas cerita. Dan khalifah bila nak masuk, nak tengok betul-betul masjid ni, dia lepas main Isya semua, dia suruh semua orang keluar. Pasal dia tak mau kacau mata dia, dia pun nak tengok belah mana, kawasan mana yang patut dibesarkan. Dan polis syurtah lah, polis pergi suruh orang ramai keluar. Dan seperti biasa, ada satu orang tak mau keluar, iaitu Sa'id bin Musayyib. Dan dalam kuliah kita dah cerita macam mana dia tolak untuk menerima pinangan anak khalifah, sehingga dia sanggup kahwinkan dengan orang miskin daripada kahwinkan anak khalifah. Sa'id bin Musayyib terkenal seorang tabi'in salih. Raja' bin Haywah pergi cerita, minta kalau boleh khalifah dia dah semua orang kena keluar. Sa'id kata ada orang tak keluar, macam tak adil pula. Saya nak tengok. Sa'id bin Musayyib kata aku takkan keluar melainkan macam waktu biasa aku keluar. Orang gerun kat Sa'id bin Musayyib ni, dia alim. Pi duduk, Raja' pi duduk bersembang. Umar bin Abdul Aziz, dia gubernur masa tu. Jadi khalifah datang, dia duduk berjalan dengan khalifah, dia bawa khalifah pi jalan, pi kawasan lain dululah. Tak usah pergi kawasan Sa'id bin Musayyib tu. Sekali khalifah tengok ada orang tak keluar,
Lari khalifah jalan sampai khalifah tengok dia kata, siapa dia orang tak keluar seorang. Dia kata Umar bin Abdul Aziz cuba nak redakan khalifah. Dia kata Sa'id bin Musayyib, satu orang saleh, terkenal, tabi'in, alim, jalil, agamanya, kesalehannya dihormati oleh orang Islam. Oh, khalifah kata kalau macam tu dia aku tahu ya tak. Kita tak patut, aku tak patut hantar orang, aku kena pergi tengok dia sendiri. Khalifah pergi. Dan Sa'id bin Musayyib buat tak tahu. Biasanya orang bila tengok khalifah mai ni, ramailah kaki ikan bangkit dulu kan. Walaupun duduk di masjid pakai bangkit main salam lah. Umar bin Abdul Aziz juga kata, dia Sa'id bin Musayyib tua, mungkin tak apa nampak mata, apa nak pujuk khalifah, nak pujuk khalifah. Khalifah pergi, khalifah kata tak apa, aku pergi bercakap dengan dia. Khalifah pergi dan khalifah tanya dia, kaifa syekh? Assalamualaikum, kaifa syekh? Apa khabar syekh? Khalifah dia tak bangun, dia duduk. Dia kata bi ni'matin min makanihi wa lahul hamdulillah. Dengan segala nikmat berada di tempat dia sekarang, aku duduk di tempat aku, alhamdulillah. Maksud aku tak bangkit lah. Dia kata kaifa amirul mu'minin? Apa khabar amirul mu'minin? Dan amirul mu'minin pun tegur dia. Dan kemudian cakap dengan dia dengan baik lah. Dan Ra'i Sa'id bin Musayyib, saya nak sebutnya Raja' bin Haywah, bila dia ikut Al-Walid bin Abdul Malik, dia nasihat Al-Malik bin Abdul Walid tentang Sa'id bin Musayyib, tentang banyak orang-orang yang mereka jumpa. Dan Raja' bin Haywah ni selepas daripada Al-Walid, Al-Walid ni pun salah. Al-Walid ni memanglah, tuan-tuan bila tuan-tuan baca sejarah kerajaan Bani Umayyah, tuan-tuan akan tengok banyak tuhmahan kepada kerajaan Bani Umayyah. Sebab salah satu mungkin mereka sendiri salah, tetapi sejarah Bani Umayyah banyak ditulis pada zaman Abbasiyah. Abbasiyah ialah kerajaan anti Bani Umayyah. Ulama-ulama dipercayai, tapi para perawi banyak yang condong kalau boleh nak kata baik sangat tu, mereka mungkin elakkan kerana ada sentimen kebencian puak. Macam kita kalau berlaku tukar kerajaan, barangkali lebih kurang macam tu lah kot kan. Mungkin ada hak baik tapi susah nak sebut. Dan juga sebaliknya, halnya kemungkinan hal itu berlaku. Kata kemudian naiknya Sulaiman bin Abdul Malik. Saya nak cerita pasal Sulaiman bin Abdul Malik. Naiknya Sulaiman bin Abdul Malik menjadi khalifah, dan Sulaiman bin Abdul Malik muda dan dia tak ambil, dia minta pada raja supaya aku ni apa saja pandangan yang kau ada, kau rasa aku salah, kau bagi tahu. Ini Sulaiman bin Abdul Malik. Walaupun sejarah kadang-kadang cuba kaitkan dengan benda yang tak bagus dengan Sulaiman bin Abdul Malik, tapi dia antara yang saleh. Orang jarang sebut tentang dia. Dia mati muda, dia mati 40 tahun umur. Dia Sulaiman bin Abdul Malik, dia ni suka, dia cuma dia zaman dia banyak sikit berperang, dia banyak buka, dia berperang, dia banyak buka kota. Dan dia pada akhir hayatnya dia pergi buka, dia cuba menerjah Konstantinopel. Ada Konstantin. Dia pergi ke satu kawasan yang bernama Dabiq. Di kawasan itu Sulaiman bin Abdul Malik dah dekat. Cuma Allah takdirkan pada hari dia nak sembahyang Jumaat,
dia bersiap, pas dia mandi, dia kata hari tu dia pakai serban hijau. Kata sejarah lah, kita Allah alam mungkin betul ke tak. Dia kata dia pakai, kemudian dia tengok di cermin. Katanya, kita harapnya cerita sejarah ni tak, katanya dia macam, aku ni muda lagi. Sulaiman bin Abdul Malik, dia bersiap dan dia tengok macam muda lagi, hampir tawan banyak wilayah. Dia mungkin melawak lah, dia kata Al-Malikul Syab, raja yang masih muda, macam tu lah lebih kurang. Mungkin dia tak kata aku, ahli sejarah kata aku. Tapi Allah takdirkan dia pergi sembahyang Jumaat. Dia balik pada sembahyang Jumaat tu, dia demam panas. Dan dia jatuh sakit. Sakit yang serius, sehingga tak boleh bangun. Dan nampak kuih gawat sakit dia. Sehingga dia berfikir bahawasanya dia nak wasiatkan jawatan khalifah ni kepada pengganti dia. Lalu dia berfikir, dia kata dia nak bagi ke anak dia Ayub. Dia ada anak dia Ayub. Kita kena bayangkan, dia baru umur 39 masa tu, lebih kurang tu pun paling tinggi 40. Anak dia tentu muda sangat lah. Dia ada 2 anak lelaki. Bila dia cadang, Raja bin Haywah kata kepada dia, anak kau wahai Amirul Mukminin muda sangat, tak cukup pengalaman, tak baligh pun, tak patut dia untuk menjadi khalifah selepas kau. Lepas pada tu dia teringat anak dia yang pergi ke medan perang, yang ikut tentera. Omar bin Abdul Aziz kata, sebelum tu Omar bin Abdul Aziz kata kat dia, tanya Omar bin Abdul Aziz, siapa dia patut aku cadang ganti tempat aku bila aku mati? Sulaiman bin Abdul Malik tanya kepada Raja, siapa patut aku cadang? Raja kata, ya Amirul Mukminin, inna mimma yahfazul khalifah fi qabrihi wa yubri'u zimmatahu 'inda rabbih an yastakhlifa 'ala an-nas ar-rajul as-salih wa inna ibnaka Ayyub ghulamun lam yablugh al-hulum ba'd wa lam yatabayyan salahuhu min talahihi. Wahai Amirul Mukminin, antara perkara yang dapat menjaga khalifah di dalam kuburnya dan menyelamatkan dia daripada memelihara dia di sisi Tuhannya supaya Tuhan tak menghukum dia, hendaklah dia melantik seorang lelaki yang saleh mengganti tempatnya. Sesungguhnya anak engkau Ayub belum lagi baligh. Tak ternyata orang saleh ke orang toleh, orang tak baik. Khalifah kata kalau macam tu tak boleh, tak apa. Khalifah dia duduk fikir anak dia juga mula-mula. Dia kata macam mana dengan Daud? Kata anak kau Daud pergi perang dengan tentera, kita pun tak tahu dia mati ke hidup. Tak boleh kita lantik orang yang ghaib. Jadi kau cadang siapa? Dia tanya Raja. Raja kata Amirul Mukminin sebut. Kata Raja, dalam kepala aku duk ingat, setiap siapa saja yang dia sebut selain Umar bin Abdul Aziz, aku akan sebut kecacatan dia supaya dia tak pilih. Tiba-tiba dia kata Sulaiman bin Abdul Malik awal-awal lagi sebut, aku cadang Umar bin Abdul Aziz. Terus cadang Umar bin Abdul Aziz. Tapi kata Sulaiman bin Abdul Malik, tapi aku takut adik-beradik aku. Aku rasa mereka tak boleh tahan. Pasal dia bukan dari kalangan anak-anak Abdul Malik bin Marwan. Tengok ni penasihat yang cerdik dan ada politik. Bukan jenis langgar tiang. Raja kata kat dia,
Senang kan? Kita lantik Omar bin Abdul Aziz dan kita bagi tahu pengganti dia, kita ambil balik anak-anak Abdul Malik. Tak apalah ni cerita hak nak main kemudian. Lantik ni dulu. Kita lantik kita lantik Yazid bin Abdul Malik. Dia kata boleh kalau macam tu, tapi kalau depa tahu depa marah. Rojak cadang. Kau tulis satu surat lantik Omar bin Abdul Aziz. Dan kau jangan bagi tahu mereka siapa calon dalam surat ni. Dan kau keluarkan arahan supaya semua anak-anak khalifah, anak keluarga Bani Abdul Malik berbai'ah kepada lelaki yang dilantik dalam surat ni, namun tak boleh bagi tahu. Ni penasihat ni orang politik. Kalau mereka tak mau, tak apa, kita bagi surat ni kepada Ka'ab bin Hazim. Ka'ab bin Hazim ni ketua polis kerajaan Bani Umayyah. Siapa yang lawan surat ni, kita istihad dia lawan khalifah. Yang ni boleh, dia kata. Dia pun panggil Ka'ab bin Hazim, surat dia tulis siap-siap, dan tu tentang dia lantik Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab min Abdul Malik min Abdullah Sulaiman bin Abdul Malik li Umar bin Abdul Aziz, inni wallaituhu al-khalifata min ba'di wa ja'altuha min ba'dihi li Yazid bin Abdul Malik. Fasma'u wa ati'u wattaqullaha wa la takhtalifu fayatma'u bikumut tami'un. Thumma khatamal kitab. Kemudian dia pun ambil. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat daripada hamba Allah Sulaiman bin Abdul Malik kepada Omar bin Abdul Aziz. Aku lantik dia menjadi khalifah selepas aku, dan aku jadikan jawatan khalifah selepas dia kepada Yazid bin Abdul Malik. Kamu semua hendaklah taat dan dengar dan bertakwa kepada Allah. Jangan berpecah, nanti orang-orang yang tamak akan menyerang kamu. Aku pun ambil. Sulaiman bin Abdul Malik pun panggil ketua polis supaya habaq kat orang ramai, pengganti khalifah dah ada dalam surat yang ada di tangan Rojak bin Haywah. Bila habaq macam tu, dia pun, anak-anak Abdul Malik ni tak berapa yakin. Kau rojak mereka ke apa kan? Dia kata boleh tak kita nak masuk bagi salam kat khalifah, nak tengok macam mana sajalah, nak tengok kesihatan dia. Masuk khalifah sakit, pergi masuk, tanya khalifah, betul ke ada surat pada Rojak bin Haywah? Dia kata betul. Khalifah kata, khalifah hak ganti aku, hak ada dalam tangan Rojak. Siapa dia? Tak boleh bagi tahu. Rojak bin Haywah dapat surat tu dan dia keluar. Jadi mereka pun tak apalah, Assalamualaikum lah, keluar tengok khalifah. Tak dan aku berjarak, kata Rojak bin Haywah, Hisham bin Abdul Malik ni adik Yazid, adik Sulaiman bin Abdul Malik, adik Yazid jugalah. Kata, wahai Rojak, kau tahu bahawasanya aku baik dengan kau selama ni. Aku nak tahu nama siapa dalam surat ni. Kalau nama tu selain daripada aku tak boleh terima. Sebab di kalangan anak-anak Abdul Malik ni, aku yang paling layak. Kalau dia buat benda-benda pelik, dia pergi letakkan luar daripada anak Abdul Malik, ini kesalahan besar, kita kena tentang. Raja kata, aku tak boleh beritahu. Takkan khalifah amanah kat aku nak beritahu kat hang. Duduk Ustaz, Omar bin Abdul Aziz pula mai. Omar bin Abdul Aziz kata, wahai Raja, aku minta tolong. Aku tengok Sulaiman ni dia baik dengan aku, banyak benda dia duk suruh aku. Aku takut kok dia lantik aku jadi khalifah. Raja kata, aku tak boleh beritahu, aku tak tahu. Omar bin Abdul Aziz pujuk aku tak beritahu. Aku tak boleh beritahu dia. Kalau aku beritahu dia, dia buat tarik awal-awal, dia pergi jumpa Sulaiman, dia tak mau jadi, habislah.
tak boleh. Aku pegang amanah, aku tak boleh tahu. Ini orang politik tuan-tuan. Kemudian Raja bin Haywah duduk sekejap, masuk balik tengok pada khalifah. Mereka semua duduk bincang. Tengok khalifah dalam keadaan nazak. Dia angkat dan dia pegang khalifah 3 kali, sehingga kali yang ketiga khalifah kata, sekarang raja, hadapkan aku ke kiblat. Pada dia pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raja bagi tahu orang hak jaga khalifah, jangan bagi siapa masuk. Aku ada urusan. Kunci pintu, pi. Isteri khalifah mari macam mana khalifah? Tak usah kacau, dia duduk tidur. Sekarang dia ambil rehat sikit. Pi ke masjid, kumpul, panggil Ka'ab bin Hazim, tentera keliling. Semua anak-anak Abdul Malik semua berhimpun. Ni hak jenis besar-besar menteri ni. Pokok ni kalau lawan dia jadi masalah. Macam mana keadaan khalifah? Dia bertanya raja. Dia tak pernah berada dalam keadaan yang paling tenang lebih daripada sekarang. Sekarang paling okey sekali. Lam yakun askan minal an. Dia tak pernah berada dalam keadaan tenang lebih daripada sekarang. Dia minta semua apa sekali lagi. Tadi dia pada bagi taat lah kat khalifah, supaya berbai'ah dengan lelaki yang ada dalam ni. Ini arahan dia. Ikrar semua. Dia kata, nasma'u wa nuti', kami dengar dan kami taat. Semua kata. Ni arahan khalifah. Siapa nak lawan? Bai'ah? Bai'ah. Semua pun kata, ya kami taat, kami taat. Pasal tak tahu. Kalau duk kata tak taat, kena-kena main kat dia sendiri. Semua setuju. Bila buka-buka, baca-baca, Omar bin Abdul Aziz terkejut dia, faham? Keluar daripada keluarga Abdul Malik. Hisham kata, Omar bin Abdul Aziz, aku tak taat. Ini bukan anak bin Abdul Malik. Raja kata, berdasarkan perjanjian tadi, syurtah polis pancung kepala dia. Dia kata, tak, sekarang aku taat. Hang bagi tadi, hang bagi bayar lah, hang bagi setia lah, aku kena yang lain. Maka naiklah Omar bin Abdul Aziz menjadi khalifah di atas kebijaksanaan Raja bin Haywah dan juga di atas kehendak Sulaiman bin Abdul Malik. Tuan-tuan, jika tidak kerana Raja bin Haywah dan tidak kerana Sulaiman bin Abdul Malik, maka Omar bin Abdul Aziz tak boleh jadi khalifah. Kita selalu sebut Omar bin Abdul Aziz, penceramah selalu sebut Omar bin Abdul Aziz, tetapi kita terlupa peranan orang-orang yang menaikkan Omar bin Abdul Aziz. Ramai orang bila perhimpunan sunnah yang seperti ini, saya nak sebut mana-mana keadaan lah, bukan siapa sajalah, di samping kita selalu meraihkan tokoh-tokoh yang kita kenali namanya, janganlah kita lupa kepada orang-orang yang telah menyumbang kepada kenaikan sesebuah perjuangan yang mungkin nama mereka kurang disebut, tapi sumbangan mereka sangat signifikan dalam membolehkan sesuatu realiti perjuangan ataupun tokoh-tokoh itu bangkit. Kita ucapkan terima kasih kepada semua orang yang menyumbang kepada sunnah ini berkembang, daripada yang ambil video, yang sebar di internet, yang tulis dalam Facebook. Semua mereka kadang-kadang walaupun tak disebut nama mereka, mungkin sumbangan mereka lebih besar daripada orang-orang yang sering disebut nama itu sendiri.